Hello, Assalamualaikum Pat. Apa abang Pat? Hmm, Ni saja nak tanya pendapat, nak minta tips sikit kat hang. Aku di sini kadang Pat macam dok kata lah kan. Sejak Covid ni, sejak bapak aku meninggal, aku pun kata ada jugalah depressed juga kan. Tekanan juga lah. Dia bab emotional tu dia main lebih sikit kadang kan. Saja kadang aku ni ada hari aku ni main macam sunyi sebab kan sunyi. Dan di main suasana macam tu kan, teringat nak balik, teringat arwah bapak aku, teringat nak pergi ziarah kubur dia, teringat kat mak aku apa ni semua kan. Pasal Covid ni jadi susah nak travel apa ni semua kan. Tapi duk harap lama-lama bila mereka akan buka balik negara semua kan, jadi bagi mudah balik orang nak masuk balik keluar negara apa ni semua, nak balik negeri lah apa ni semua kan. Mana bagi pemudahkan perjalanan nak travelling ni semua kan. Aku harap tahun depan akan jadi macam tu lah kan. Aku nak balik lah kan, cuti sebulan dua ke, tengoklah macam mana keadaan kan. Aku saja nak tanya cik lah, pasal hang ni banyak lalui, orang kata perjalanan hidup hang ni pun dahsyat juga hang. Aku tengok kan jalan cerita hang ni kan, kenal dengan anak apa ni semua, dia tu kenal lagi apa hang duduk di Germany, hang rebel apa ni semua. Tapi sajalah tengok hang nampak steady kan. Tapi aku tak tahulah, daripada orang kata personal, orang kata isi hati yang hang tahulah hadapi macam mana dugaan apa ni, sedih apa ni semua kan. Orang kata emotional hang ni hang saja yang tahu kan. Tapi hang mesti ada cara hang bagi steady balik kan. Yang tu saja apa aku pun nak tahu juga kan. Bagi sikit formula kan, nak bagi steady balik. Aku bukan apa, dia suasana tu aku ni main really sampai tu aku lega balik kan. Lepas tu dia main balik suasana zap aja macam sunyi. Pasal duduk jejuh ni lama-lama kan. Aku mana bisa duduk lama-lama luar negara. Kali ni aku duduk sini sangkut lama. Yang tu saja apa hari ni dia main lah suasana tersat ni. Teringat kampung, teringat nak balik apa ni semua. Sembang dengan mak aku saat ni, buat video call, tengok wajah dia, aku pun boleh naik mata kan. Jadi macam tu sedih. Yang tu saja apa suasana orang kata emotional, emosi. Tapi aku okey lah sini, alhamdulillah. Lalai aku semua alhamdulillah. Cuma dia ada hari-hari tertentu timai sedih, sunyi, sepi. Tu saja apa okey buat, insyaAllah ada rezeki. Memang teringin nak balik jumpa hang juga. Kalau aku balik turun KL, memang aku kontak hang lah. Kalau aku balik turun Penang, aku akan kontak hang jugalah, insyaAllah Pak Nah. Assalamualaikum. Salam Fazil. Maaf Fazil, lambat reply Fazil, bukan apa. Hari ni jenuh aku nak jawab Fazil. Ada yang on call, ada yang on message bertanya pasal vaksin ni kan. Jadi aku pun nak cerita pun kena tengok keadaan faham tu. Ramai yang stres Malaysia ni Fazil. Sebab yang ambil vaksin 2 dos pun banyak je report yang mati selepas ambil. Dia jadi masalah pendarahan, dia jadi masalah darah jadi tebal lah, itulah macam-macam lah. Jadi aku bukan doktor, aku cuma beritahu kat mereka, tak minta apa pun daripada kerajaan, tak minta apa pun daripada Menteri Kesihatan kita apa ni yang amat berhormat, Khairy Jamaluddin tu. Tak ada minta apa pun kat mereka. Faham tak? Kita nak tahu apa sebenarnya yang telah berlaku dalam akal dan minda mereka, sehingga bersetuju untuk merahsiakan kaedah-kaedah yang ada dalam vaksin tu. Sebab Tuhan kata dalam surah Allah Akbar, dalam surah Al-Baqarah ayat 42 dan dalam surah Ali Imran ayat 70 dan 71, janganlah kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Dia sebut juga jangan kamu campur aduk batil dan hak. Itu sebabnya disebabkan kita ingin tahu supaya tidak tercampurnya yang batil dan hak. Dan kita bertanyalah pada mereka yang mengetahui, tetapi kenapa mereka mendustai dan terpaksa merahsia? Rahsia ni daripada siapa? Kalau alim ulama
kalau yang mengikut track para nabi Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan terpuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari segi perubatan mana boleh berhasil. Apa yang dimasukkan kita perlu tahu. Jadi hari ini surah 2 ayat 42 tu berlaku tak dalam jiwa Menteri Kesihatan kita dan juga ahli KKM. KKM ni Kementerian Kesihatan Malaysia. Kenapa kita perlu takut dekat WHO, World Health Organization ni? Why? Jadi ramai orang bertanya, faham tak? Kenapa kami hanya perlu ikut saja? Sedangkan Tuhan kata, janganlah kamu perlakukan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan ke atasnya. Surah Al-Isra ayat 36. So hari ni orang stres dan dia kerap mai tanya aku dan aku pun tak tahu nak kata apa. Stres ni Pak Zee adalah tekanan perasaan, atau kita sebut stres adalah terterbitnya dari satu tindak balas atau juga satu reaksi yang biasa di dalam tuntutan perihal kehidupan, Pak Zee. Macam mana hantaulah aku hilang anak dalam balai polis under kustodi Mahkamah Syariah. Tak apa, itu satu kejadian. Tetapi tuntutan perihal kehidupan mesti ada right and wrong, hak asasi, hak kemanusiaan. Tetapi telah dipersetankan dan digembar-gembur, ditutup dengan fitnah atas fitnah kepada aku. Maka itu berlakulah stres. Tapi Fazil, kalau kita halusi dan berani berjujur dengan diri sendiri, merenung akan keadaan, InsyaAllah sahabat, InsyaAllah Fazil, tak kiralah aku duduk di Malaysia, duduk di Australia, diri dan keadaan dia maha bersalahan. Sebenarnya kalau kita halusi, ada juga baiknya dengan sebilangan kecil babak stres yang timbul dalam akal dan perasaan kita, Fazil. Kerana kerap kalinya ianya akan memotivasikan akal dan jiwa kita setelah jiwa kita rebah untuk kembali kuat, bangun dan terus berpositif dengan lebih real lagi, Fazil. Sebab kalau tak ada stres kecil-kecil ni, bukan stres besar, maka kita pun tak pernah fikir. Contoh macam ni, kita pernah dengar perkataan sabar. Contohnya dalam Al-Asma Husna, dalam 99 nama Allah, yang 99 lah sekali As-Sabar, As-Sabur, makna dia sabar. Jadi, tetapi kalau perjalanan hidup kita tiada ujian, hidup kita tak akan berpeluang untuk mentafsir apa itu bersabar. Kita hanya dengar perkataan sabar. Bersabar adalah suatu benda yang dilakukan atau diminta untuk dilakukan. Fazil, bersabarlah saat. Diminta. Kalau sabar itu keadaan, itu satu perkataan. Bersabarlah, itu satu permintaan. Kita hanya dengar perkataan sabar, tetapi kaedah bersabar bagaimana pula jika kita tak pernah diuji? Dan bab anak-anak aku pula yang hendak sebut tadi, pasal anak aku ni Fazil dah sebut bab uji ni, bab anak aku memang aku teruji lah. Tetapi aku rujuklah apa yang Allah sebut dalam surah 8 ayat 28. Maka di situ kita yang mengaji ni kita akan sedang apa Fazil. Faham tak? Lagi satu stres ni berlaku, dia punya simptom psikologi dia akibat stres ni, dia selalunya terterbit daripada pertama kesedihan. Of course kita menangis. Lepas tu dia akan turun lah kesedihan, kemurungan, menangis,
insomnia, lepas tu rasa terasing, emosi tak stabil, kebimbangan, kemarahan yang tak terkawal, gelisah dan rasa diri terpinggir. Salah satu macam tu, rasa tidak yakin pada diri sendiri. Semua ni produktiviti kita punya semangat dan kita punya cara berfikir semakin menurun dan negatif. Okey, itulah yang akan berlaku pada kaedah-kaedah perhubungan di antara alam dan manusia, manusia sesama manusia, manusia dengan alam semesta, faham? Kita kerap merasa terpinggir, tersingkir dan terhimpit. Inilah punca-punca dia. Jadi bila kita kata kesedihan ni, seolah dia handuk kat Australia, kadang-kadang didatangilah rasa menjauh, itu ini apa semua, Fazil. Aku tahu Fazil benda tu, Fazil. Tetapi bila kita mengaji jalan ni, Fazil, itu sebab kita dah tahu dah kaedah-kaedah orang yang telah mengenal Allah. Perjalanan dia harus ada apa? Dia tak harus melayan negatif. Jadi tengok apa yang berlaku aku. Aku menulis buku, aku buat ni, aku bersenda gurau dengan anak-anak aku. Okey je sebelum ni, Fazil. Tetapi sebelum ni tengok aku share dengan anak-anak aku, orang share ramai. Gelagat Aminah Hazali, orang share ramai. Dan aku punya celoteh dengan Alan, orang share ramai. Tiba-tiba datang Kamili, datang Nodrus, datanglah negatif-negatif ni. Dr. Maza, dan sebelum tu masa buku aku duk tengah meletup Phenomenon, dia punya gelombang dahsyat masa tu, babi hutan. Tiba-tiba keluar satu FB yang bernama Bongkar Ajaran Sesat. Berum dia hantam aku negatif. Tetapi aku fikir balik, aku kena tetap perform lah seperti mana. Sebab hari ni kita tak perlu stres dengan benda yang dari luar tu. Cuma disebabkan kita nak membela, kita layan. Kita layan. Kita reply balik. Dia hantam kita hantam balik. Reply. Dan kita tak sedar kita telah terjebak masuk di dalam golongan yang negatif. Kalau kaji Quran, Allah Ta'ala kata, hang tak bertanggungjawab untuk mereka, dan bukanlah kamu diberi untuk bertanggungjawab ke atas mereka. Ada surah Allah Ta'ala bercakap, kan, hang tak diutus untuk menjaga orang lain. Dan Allah Ta'ala kata, akulah yang menyesatkan, akulah yang beri petunjuk. Dan Allah Ta'ala kata, kalau dia nak bagi segenap umat beriman, tak ada siapa pun boleh halang. Kalau dia nak menyesatkan, tak ada siapa boleh tolong. Kan, kita bila ayat-ayat ni kita faham, sepatutnya kita tak perlu stres kepada mereka yang telah mendustai ayat-ayat ni. Sebab kalau mereka faham ayat ni, contoh dia dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 37, ayat 93, surah Ibrahim ayat 4, surah Yunus ayat 99 dan 100. Aku tetap akan mengulangi again and again surah yang sama. Sebab apa tau? Sebab itulah. Sebab di dalam masalah yang telah menjadi begitu besar, apabila ustaz-ustaz ke depan kononnya bercakap seolah-olah ayat ni tak ada. Tapi kalau ayat ni lepas teliti, lepas tahu siapa aku nak kata dia tu sesat, dan siapa aku nak mengata aku boleh beri petunjuk. Sebab Allah dah ambil position tu dah, tapi mereka tak mau. Mereka tak mau concentrate benda tu. Maka kerja Allah Ta'ala tu mereka replace. So yang aku ni pula terbawa-bawa sampai adik-beradik jadi stres, sampai Anu jadi stres, sampai orang ramai yang terikut ustaz ni hentam aku. So lah ni nak kawal stres, nak kawal tekanan ni, Fazil, there's no mind can stop the mind, Fazil. The only way to stop the mind is by watching it. You witnessing kuda-kuda liak yang lari dalam kepala hang tu. Faham tak? Hang nak biar dia pijak atas kepala hang ke, atau hang nak naik atas kuda tu? You take a control. So, ataupun hang duduk di satu sudut, menyorok dan perhati kuda-kuda tu berlalu. Jangan cuba lari dalam kuda-kuda yang banyak tu, silap-silap hang terpijak atau hang dilanggar. Jangan.
Kalau hang boleh naik atas kuda tu, hang boleh naik dan hang akan tenangkan dia. Kalau hang naik atas kuda tu dia jadi lagi gila, dia mean hang buat satu kerja yang salah dengan lompat ke atas kuda yang liang tu. Ini maksudku kuda-kuda yang dalam thought and emotion hang. Ibarat dia macam tu, tengah liang lari. Hang nak pergi menyerap depan dia ke, hang nak pergi apa ke. Hang fikir. Ataupun hang menyorok, hang diam, hang watching kuda tu berlalu. How you watch your own thought and emotion pass away your mind, pass away your heart. This emosi dengan hang punya thought ni, khayalan dan emosi ni, hang perhati. Hang jangan berfikir. Hang nak fikir macam mana kepala otak hang ada satu ya. Tu dia kata there's no mind can stop the mind. This only way to stop the mind by watching it. So hang tengok contoh dia macam mana. Okey, contoh dia macam ni. First kali kita diajar mengenal, masa kita dalam tasawuf, mengenal amarah, laumah, marhamah. Itu sebab Bapak Abu cakap, ialah orang selalu cakap bagaimana nak selesai masalah-masalah hidup. Bagaimana nak menghadapi masalah hidup. Dia kata macam mana nak menghadapi sesuatu yang kita sendiri tidak kenali. Contoh dia, bagi aku. Contohnya bagi aku, Ustaz Auni. Kalau misalnya tengok, daripada abang Ustaz Auni ni. Ustaz Auni ni, Ustaz, tapi dia sempoi. Kadang orang bagi kat aku, Pat, layan Ustaz ni, Pat. Okey, aku dengar-dengar, dia sempoi. Sebab aku kenal, dia ni bukan masalah. Dan dia bukan pembawa masalah. Dia bukan pencetus masalah. Dia bukan seorang yang, Ustaz Auni ni bukan seorang yang suka mereka-reka masalah. Dia ni bijak. Is a very intelligent. Have a magnificent way of seeing things. So, bila orang hantar video dia kat aku, alamak, Ustaz Auni. Okey, layan. Tapi kalau orang hantar Nodros, aku tak payah layan. Tengok pun tak mau, play pun tak mau. Dalam pok muka dia, Allah, beruk ni ke? Terus aku replace. Makna aku telah mengenal wajah masalah. Bagi aku, Nodros tu wajah masalah. So, hari ni, hang kena merenung. Apa dia masalah bagi hang? Bapa hang dah meninggal dunia. Waktu hang duduk di duduk di Australia, sampai sekarang hang tak boleh balik Malaysia. This is masalah. So, they will come along your sentimental energy. So, kalau orang tak perasan, alamak aku duduk dalam train ni, aku nak balik kerja, aku letih, bayangan bapa aku main, bayangan, dan membawa kesedihan. Hang tak nampak benda tu sebagai masalah, hang layan. Tiba-tiba air mata hang merambu keluar. This is how stress is happening. Macam aku terpaksa duduk di tepi jalan. Aku cakap, Aminah, hari Selasa kita baru boleh jumpa. Aku tak ada duit. Aku tidur tepi jalan. Dan anak aku tahu, bila aku nak jumpa mereka, aku bawa bungkus-bungkus baju aku dua. Tapi Azali sendiri tengok, ni bukan problem. Dia kata, Papa, yang ni bukan masalah. Yang ni hang punya jalan hidup. Faham tak? Dia explain cara dia. So, tak menjadi masalah bagi mereka melihat aku macam tu. Sebab aku dah ajak mereka. Aku cakap, dalam hidup, bila dah hidup, baru ada kehidupan. Dalam kehidupan ada situasi. Situasi buruk dan baik. Di antara buruk dan baik ni, suka dan duka, and every black and white this, left and right this. Sebenarnya ni semua anak kena sedar, tak permanent. So bila dia faham benda tu, aku ajak mereka dulu sebelum aku belah, masa aku homeless. So kali kedua aku main jumpa mereka, tengok Papa macam ni, okey ke? Papa tak boleh nak makan apa hari ni, kita tak ada duit. Aminah kata tak apa, kami nak jumpa hang je, balik makan di rumah. So aku tak bawa mereka pergi makan roti. Bila aku ada duit pula sikit, aku bawa mereka pergi makan roti, duduk dengan aku. So mereka kenal situation. Dan mereka tahu hari ni Papa mereka tak ada duit. Papa mereka jadi susah hidup tepi jalan. Tidur tak menentu dekat tempat rumah permainan kanak-kanak di tengah park. Aku pergi tidur. Tidur dalam bus stand apa semua aku tidur. Aku tak peduli. Asal tak menjadi masalah pada polis dan yang ramai. Kadang aku pergi tidur dekat stesen kereta api lama. Mana anjing banyak sana. Mereka jadi member. So, hang kena lihat ketakutan yang hang simpan. Fears. Fears apa ni? Hang kena lihat kekecewaan. Kekecewaan ni adalah selalu datang daripada past.
Past is no more, future is not yet. Yang tu kita nak kena faham, Fazil. Dari sudut apa tau? Contoh dia, Fazil. Cinta ni, cinta tak ada berkaitan dengan trust and hope. Ini ramai orang tak faham. Kepercayaan dan harapan. Bila orang tanya, pasal apa orang percaya kat perempuan ni? Sebab satu hari dia tolong aku macam ni. Yang tu the past. Cinta ni the now and the here. So lepas tu macam mana pula? Harapan aku, harap lah my future is I hope. Nampak? Hope sesuatu yang tak lagi. Hang percaya sebab benda past, benda yang lepas, dan hang menaruh harapan kepada sesuatu yang belum berlaku. Itu bukan cinta. Itu benda yang telah lepas dan belum berlaku. That's not right now and right here. So hari ni bila Fazil nak atasi stres kadang-kadang ni macam ni, Fazil. Bila aku duduk bawah jambatan dulu dekat Bremen, kadang-kadang dia main sebab sayu yang ni kau yang aku dapat. Tak ada. Hang usul pula kepada cerita-cerita yang boleh menjadi penawar, iaitu Al-Quran. Nabi Allah Ayub alaihissalam duduk dalam gua. Bini dia janji nak bawa makanan sampai lupa. Sampai dia menjadi lapang. Tak kala satu ulat jatuh daripada buku lali dia, dia nak tekan ulat tu, dia terfikir, alamak, aku pun lapang. Sedangkan dia ni pun, dia ambil ulat tu, dia kata makanlah kalau hang nak makan, ini makanan hang. Ulat tu jatuh, habis dah. Maka ujian dia pun habis, segala kulir-kulir dia kering. Dia nak bawa pergi letak dekat situ je. Apabila kita berilmu, satu ujian yang paling besar setelah kita pergi mengaji ilmu mengenal Allah atau ilmu luang ni, lepas pergi negara Arab, pergi Universiti Azhar, pergi Universiti Madinah, that's not matter, you can name it, Jordan ke Syria ke, sebelum perang ni lepas pergi. Okay, lepas bawa balik adalah, mereka adalah orang yang diberi ilmu, orang yang belajar, study, and then mereka bawa ilmu balik. Satu benda yang akan berlaku pada diri mereka di mata ramai, orang akan nampak way of conversation, apa yang mereka bawa keluar, apa yang mereka cerita. Jadi cuma pula dia ada dua keterpaksaan. Satu, terpaksa duduk nak dengar pasal dia pergi masjid, ceramah tu tak ada kena-mengena dengan kita pun, kita terpaksa dengar. Satu pula yang cerdik, yang ni tak ada kena-mengena dengan perjalanan aku untuk sekarang dan saat ini. Ini semua cerita-cerita dan mudah diolahkan sebagai teladan. But I know what is right, what is wrong. So di sini antara orang berilmu sedang bercakap dan orang berilmu sedang mendengar. Ini satu dua kategori lain. So bila orang tu berilmu, masalah dia akan berlaku apabila dia tak merenung hati dia. Pasal ilmu ni boleh di copy and paste, boleh di copy and keep. Macam komputer lah. Benda sampai ke hang nak save ke, hang nak forward ke, hang nak create ke, hang nak delete ke, hang nak block ke, atau hang nak share ke, hang nak ignore ke, semua ada dalam komputer. Macam itulah akal fikir kita. So hati kita pula lain. Hati kita, kesedaran hati ni, dia duduk dekat, bukan kat akal, dia duduk dekat yang dalam hati ni. Satu je kesedaran dia yang dia harus sedap, iaitu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebab apa, Fazil? Hati ni raja pada tubuh. Bila hati ni sedang, kaedah la haula wala tu kena duduk kat hati, bukan kena duduk kat akal. Akal dia main dengan logik. Kalau dia kata hang ni tak ada daya upaya langsung, kata kat hati tu. Hati tu ada raja. Raja tu lah. Hati berkendak, mata melihat, kaki pi, tangan ambil. Sebab gerak hati dia yang menggerakkan. Bila Tuhan kata dia menggerakkan dan dia memberi petunjuk, dari sudut mana? Mata, kalau mata hati dia kata, bukan mata kepala. Bermakna dia memberi tunjuk melalui mata hati. So di sudut hati itu kita letak la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nampak? Pasal hati tu akan menggerak segala-galanya. Bila kita kata hati tu tak berupaya, yang berupaya tu siapa? Yang membolak balik hati manusia tu siapa? Baru kita tengok kaedah luaran, kaedah situasi, yang mana membabitkan 7 sifat makni yang luar ni.
Dia tu macam ni, dia tu buat macam ni, dia tu kata macam ni, dia tu dengar macam ni, dia tu melihat macam tu. Kaedah-kaedah tu. Hayat, ilmu, kudrat, iradat, samak, basar, kalam. Tapi Tuhan kata, dia memandang apa yang ada di sudut hati manusia. So, hari ni, bila orang bagi kita stres, bermakna orang bagi hati dan akal kita terganggu. Tubuh badan kita, kadang kita might be duduk kat kursi. Ada satu masa aku kerja kedai kopi kat Penaga dulu pada tahun 1985. Aku kerja kedai kopi kat Penaga, kedai Mama. Mama ni dia pondan, tapi malam aku tidur kadang-kadang dekat market atas batu orang duk tok ikan tu. So, satu hari tu aku hantar kopi kat orang tu, dia tengah duduk relax, muka dia merah padam. Aku duk kata pasal apa mak ni, tak apa. Lala dia cerakah seorang-seorang, dia bangkit, dia pergi terus. Jadi kita tengok dia duduk. Orang tak katok dia, orang tak pukul dia, tak ada siapa pun main kacau dia. Tetapi he's simply disturbed in his soul spirit. Maksud dia, jiwa dia terganggu, jiwa dia terkacau. Adalah pergaduhan apa-apa, orang kata kat dia, orang buat apa. Itulah dalam Islam. Jangan mengintip kesalahan orang dan jangan mengaibkan orang. Bermakna hang merosak hati orang. Hati tu raja di dalam satu tubuh manusia tu. Tiba-tiba tangan dia menjumpa ustaz tu, tangan dia pergi penampang. Atau mamat tu tengah duduk, kau ni main-main dah jalan-jalan, dia tendang atau bagi dengan kayu. Orang tak boleh, pasal apa ni? Pasal orang tengok tiba-tiba dia pukul. Tapi orang tak tengok hati dia telah lumat, ditikam, dicincang dari belakang secara spiritually, secara tak nampak. Hang hina orang, hang kutuk orang, hang cerca orang. Di sinilah yang Pak Abu cakap. Orang cakap pasal masalah, bagaimana nak menghadapi masalah. Nak menghadapi harus kenal. Bila awak kenal rupa-rupa masalah itu, bila dia datang, oh ini kamu. Kita tahu ini amarah, ini laumah, ini marhamah. Bila kita duduk kat kita pun, kita pilih, oh dengan mamat ni aku tak kisah kalau aku amarah. Pasal dia ni tak ada rodiyah kamaliyah mardiyah. Cakap baik minta guna dengan dia. Sebab dia ni memang membawa kaedah-kaedah jahat. Jadi kita kenal, kita boleh letak. Itu sebab bila orang tanya aku, yang maki nodrol teruk-teruk ni makrifat apa? Aku kata aku maki dia, bukan maki hang. Bagi simple macam tu. Dah lah. Hang tak boleh, itu pandangan hang. Tapi benda tu tak berlaku kat hang, berlaku kat aku. Melibatkan adik-beradik aku dan perjalanan hidup aku. So, aku berkata dekat dia. Mana connected to connection. So, Fazil, nak mengatasi apa jenis masalah stres sekalipun, kita harus kenal wajah-wajah tu. Satu, kita melihat diri kita. Okey, aku ada di Germany. Aku tak ada rumah. Aku macam ni. Tetapi aku tak akan selamanya macam ni. Esok lagu lain pula. Aku tidur kat stesen kereta api pula. Lusa aku pergi tidur dalam dekat sekolah tak pakai punya. Ada banyak tempat je aku ubah hidup aku. Jadi hari ni aku duduk Kuala Lumpur dalam bilik yang kecil ni. Okey je. Sebab we witnessing our thought and emotion. Kita belai kita punya thought and emotion. Kita belai perasaan kita. Kita belai akal kita. Kita belai kita punya jiwa. Supaya bagi tahu kat dia, tak payah layan lah mamat ni. Tak payah layan lah keadaan ni. Kita cakap, faham tak? Biarlah 1000 mulut kata apa pun kat aku selepas difitnah oleh Dr. Mazhar Kamili dan Nodrus. Tak apalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat balik kat mereka panggu tu. Faham tak? Pasal itu hak mereka. Mereka tak kat hang. Kadang aku kata, baru ni aku kata kat pakcik tu. Pakcik, apa yang Kamili buat kat saya? Apa yang Nodrus buat kat saya? Apa yang Dr. Mazhar create tentang guru-guru makrifah ni dan saya ni macam mana? Dituduh sesat dan itu ini. Itu mereka yang create lepat yang macam mana mereka nak. Tetapi itu bukan lepat yang lepat ni. Macam mana saya nak setuju apa yang mereka ciptakan saya sedangkan mereka yang buat. Itu bukan diri saya. Dia dah kata dah. Kianuhu binafsihi mukhalafatuhu lil hawadis.
Dia juga kata laisa kamislihi syai'in. So jadi sini kenapa saya nak bersetuju dengan mereka-mereka yang mencipta saya sebegitu? Oh, lepas sesat. Itu depa yang cakap. Oh, lepas macam ni. Itu depa yang cakap. So, pakcik mengenal lepas melalui apa yang depa ciptakan. Itu bukan lepas saya. Itu lepas daripada Nodros. Itu lepas daripada Kamili. Itu lepas daripada Dr. Mazhar. Aku cakap pakcik tu. Oish, dia kata. Betul juga tu. Kalau kita fikir balik. Pakcik tu kata lepas macam ni melalui depa. Saya kata, pakcik, sekarang pakcik tu ada depan saya. Tanya apa pakcik nak tanya. Cuba pakcik tanya satu kataan kat saya. Betul ke lepas ajak tak payah solat? Cuba pakcik cakap tu. Pakcik orang tua tu pun cakap, betul ke lepas tu ngajak tak payah solat? Saya kata, pakcik tengok muka saya. Dia tengok muka saya. Tak betul pakcik. Saya tak pernah kata pun dalam YouTube saya. Itu depa yang cerita. Ni contoh dia macam Kamili. Mai satu peringkat ni orang ni tak payah solat dah. Itu dia cakap. Apa tu Syarif Long, Ustaz Syarif Long. Lepas ni dia ajak tak payah solat. Itu dia cakap pakcik. Ish. Dia nampak, pakcik tu nampak pasal apa? Aku ajak dia untuk melihat wajah masalah. Dia nak bawa kat aku. Aku tak mau masuk dalam masalah tu. So aku ceritakan dia siapa yang menciptakan dan masalah ini hak milik siapa. Lepas sesat adalah hak milik Kamili, Nodrus, mereka ni lah semua. Bukan milik lepas. Baru pakcik tu nampak Fazil. Di sinilah cara yang untuk mengatasi stres Fazil. Di inilah yang aku bawa. Aku hidup moment to moment. So bila aku tengok, okey hari ni aku nak maki Nodrus lah. Tengok nak edit lagu mana, aku maki lah. Itu je. Tetapi selepas maki tu habis lah. Tak ada apa lah. Orang kata, weh, maki Nodrus dah. Itu lah dah. Mereka mau, dia yang mau. Aku nak bagi dia sedar bahawa kita boleh pergi maximum stand macam tu. Kita ada kapasiti macam tu. Jadi bila masalah hang bertanya aku tentang hidup di sana kadang-kadang down ni apa semua, tak apa Fazil. Ini proses sebab kita mengaji mengenal. So kita akan mengenal suasana demi suasana. So you talk to yourself. You berdiskus dengan diri you. Tak apa. Ini macam ni. Mai esok bila nak balik Pulau Pinang, akan terjadilah babak-babak hari yang terbang balik. Fazil, aku duduk di Germany Fazil. Satu hari tu aku lapang gila. Aku ada 30 sen dalam poket. Macam 3 kupang lah. Aku nak beratuk beli. Tata satu kawan nama Yasir. Yang selalu kadang aku duduk masuk. Aku jemput mereka main makan. Student-student ni Yasir tu main. Dia bawa pergi makan nasi sepinggan tu Fazil. Lepas tu siap dia tak boleh tengok aku. Dia kata, Pak, ampun dengan aku dulu waktu. Dia kata, waktu aku susah dulu pun hang tolong banyak Pak. Dan ni aku tak gamak tidur tengok hang lagu ni. So aku beli flight ticket kat hang. What? Betul ya? Dia beli flight ticket aku. Dan aku duduk ada di Malaysia lah. Tapi kalau mengikut merenung keadaanku, aku boleh jadi gila lah Fazil. Rindu jumpa anak. Tapi mata anak bertakung mata Aminah, mata Azali tengok pak dia. Bila dia nak ucap bye kat aku. So, inilah hari ni Fazil. Kadang-kadang aku berdiri, selepas aku tengok anak aku berdiri tengok mereka berjalan pergi. Masya Allah, ini sahabat-sahabat aku. Mereka terpaksa menerima dugaan ni. Tapi aku ajak mereka melihat keadaan. Melihat wajah-wajah masalah. Supaya ianya tidak menjadi masalah. Hati hancur Fazil. Kita duk bagi mereka tidur, kita duk melawak, kita ajak mereka segala-gala. Tiba-tiba kita terpilih untuk lagu tu. Rupanya ada pelajaran. Itu saja Fazil. Kita ambil yang jernih, kita buang yang keruh. Tetapi baik aku ceritakan satu cerita Fazil. Pada satu masa Buddha ni dia berjalan. Dia berjalan. Kita tak kisah buat agama lah. Kita ambil benda yang sempoi. Dia berjalan dengan Ananda. Tiba-tiba dia kata, aku dahaga, hang boleh pergi ambil ayak kat sana tak? Lepas tu dia tu kata, tak apa, kita jalan depan lagi. Dia kata, tak payah pergi ambil kat belakang ni. Dia ni pipi nak ambil. Tengok elok dia nak cedok.
banyak rebau lintas pijak tu jadi kelumuk. Rebau lintas pijak dia kelumuk, dia patah balik. Dia kata, aduh, aku kalau pergi sana tadi dah nak balik main. Ni tengok tadi aku nak ambil rebau lintas, habis ayak tu berkelumuk, aku tak boleh nak ambil. Budak kata, pi balik. Kalau ada binatang lintas pun hang duduk sat. Pasal apa sebelum tu, anak murid dia ni, sidekicking dia ni bertanya pasal bagaimana untuk aku menyelesaikan masalah yang aku ada, yang mananya aku tak boleh buat apa, tetapi aku nak selesai. Bagaimana aku nak buat? Itulah dalam surah Asma Husna tu, As-Sabur. So dia ni pi balik, dia duduk dekat nak ambil ayak tu, dia nampak 2 ekor pula lintas pijak berkelumuk. Tapi Buddha dah cakap kat dia, hang tunggu sat. Dia tunggu, dia tengok ayak berkelumuk tu, dia tunggu, perhati dengan cahaya matahari, dia perhati, tengoknya dia nampak debu-debu yang berkelumuk tu duk turun. Lalas jernih balik. Baru dia ambil ayak tu bawa balik. Nampak tak? Baru dia kata, aku dah faham dah masalah aku. Sebenarnya ada kalanya aku kena diam dan melihat sampai benda tu hilang. Macam ni. Kalau dia diam, dia memikirkan, lagi pening lah. Nak haramnya kuda, nak haramnya kabau, duk lampak aku nak cedok, dia main kanduk juga ayang. Pelang sungguh. Dia jadi marah. Tapi kalau dia duduk, tak apalah. Matter of time and situation. Masa dan suasana. Ada satu hari, satu mamat ni, rumah dia tak besar mana pun, Fazil. Jadi dia panggil mak dia dalam tu, mak mentua dia dalam tu, mak dia mati dah, mak mentua dia dalam tu, kakak bini dia pun ada dalam tu. Lepas tu kakak bini dia ni ada anak 2 orang duduk sekali dengan dia. Sebab dia kahwin dengan orang miskin, laki kakak dia ni jenis duduk tak balik lah. So bawa lah mak mentua dia, anak dia, anak kak dia dan 3 orang anak dia duduk dalam rumah kecil. Tapi stres selalu saat anak ni riau, saat mak mentua dia beletiang tak habis. Dia kata dia tak ada ketenangan, dia pun tak tahu nak buat macam mana. Dia kata dia tak ada ketenangan lah. Dia pergi jumpa Mullah Nasaruddin tengah duduk bawah pokok. Dia memang cerita Mullah Nasaruddin kata, ada, kalau anak aku boleh nasihat. Dia kata, macam mana? Hang balik, hang bawa ayam 3 ekor, itik 2 ekor masuk. Dia kata, hang buat sudah lah. Dia balik, dia bela ayam 2 ekor, itik 3 ekor masuk dalam rumah dia. Lepas tu dia main-main kat Mullah. Dia kata, aku jadi lagi pening dengan ayam duk cuik, itik duk pam. Aku jadi. Mullah kata, okey, kalau macam tu ambil masuk kambing 2 ekor dan ambil cari lembu 1 ekor masuk. Buat masuk dah, jangan tengok. Dia tu pun pergi buat jadi lagi kelang-kelebuk, duk mek, duk cip, pam, semua jadi macam-macam dengan bini dia, mak dia semua jadi serabut bulu lah, jadi tak tahu nak buat apa dah. Jadi cempera bewak, cempera ulang, cempera kerah, tak tahu nak buat apa dah duduk dalam tu. Lepas tu dia kata tahan saat seminggu hidup macam tu. Dia hidup macam tu seminggu, jadi stres, jadi almost gila. Dia main jumpa kat dia ni. Dia kata sekarang bawa keluar semua binatang. Dia bawa keluar semua binatang. Lepas tu mak mentua dia pun ada. 2 orang anak kak dia dengan kak dia pun ada. Anak dia pun 2 orang ada. Tapi dia rasa tenang. Dia rasa okey. Macam itulah Fazil. Kadang-kadang bila masalah ada dan kita didatang lagi masalah, kita jatuh tu adalah untuk nak bagi tahu ala bisa tegal biasa. Nak bagi tahu tak ada apa pun. So selepas dia lepas binatang-binatang tu, mak dia yang awal mula masalah dia tu kecil, rumahnya sikit je pun. Selepas seminggu duduk dengan binatang-binatang, dia jadi almost crazy. Dia bawa keluar. Yang masalah asal tu, waktu family dia yang mula tu ada, tak ada masalah dah. Itu cara dia Fazil. Kita kena melihat, kita bukan berfikir lagi lah. Kalau kita fikir dalam keadaan serabut, maka
kita akan jadi leceh. So itu sebab bila ustaz-ustaz tiba-tiba aku diam sat. Aku diam sat. Bukan takut, ini permainan dia Fazil. Ini tambah hidup dalam akhir-akhir ni, hang tengoklah macam mana. Jadi wabak ni, banyak benda yang kita tak jawab. Hang bayang Malaysia, cuba fikir balik. Malaysia adalah satu negara pertama yang bersetuju ambil untuk dijadikan pusat uji kaji vaksinasi, pusat uji kaji vaksin. So that means kalau corona COVID-19 selesai, akan ada pula kuman-kuman lain pula. Sebab apa? 5 tahun kita ambil persetujuan. Aku tak tahulah. Aku tak tahu Fazil. Aku harap apa yang kau dengar ni tak betul ya. Ada orang cakap, oh Malaysia dah ambil 100 bilion atau 100 million. Aku pun tak ingat lah. Untuk dijadikan Malaysia ni uji kaji. Jadi waktu Ismail Sabri naik, Agung titahkan supaya 100 hari kes COVID selesai, ekonomi naik. How can it be happens? Walkari Jamaluddin dengan DG apa semua ni dah setuju Malaysia dijadikan pusat vaksinasi. So this is stress a lot of people. This is maximum. Kalau kita fikir akan jadi stres gila ni. How dumb can it be? Kita akan jadi tikui makmar di Malaysia ni. Aku tak tahu detail, tetapi itu yang aku nampak. Kenapa harus akan ada dicucuk ketiga keempat? Macam kawan aku di Germany, no, I'm not gonna be blindfold followers no more. Dia cakap, selepas 2 cucuk is enough. Tu dia tanya, macam mana? Aku terpaksa cucuk sebab aku nak balik. Tetapi aku tak akan ambil nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Aku akan stand for my right lah. Sebab di sini Fazil, mereka tak bagi tahu apa yang ada dalam vaksin tu. Kenapa menjadi rahsia suatu bahan yang nak cucuk dalam tubuh aku? Dan dekat surat tu pula aku kena sign mengatakan apa jadi kat aku punya risiko sendiri. Nampak? Kenapa mereka ni bersungguh-sungguh sangat nak mempercepatkan cucuk ni? Bila aku tanya Aminah nak ambil tak? Hazali kata, hang cakap laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hang kata Tuhan buat manusia ni elok dah. Tu Aminah pun kata, kalau aku tak sakit, pasal apa aku nak ambil? Orang pergi hospital pasal sakit. Bila kita cakap prevent, kalau kita cakap benda ni okey untuk melindungi. Melindungi apa? It's a clear cut. Aku tak sakit. Tuhan dah buat immune system manusia tu dah sempurna. Okey, kalau ada suatu pergolakan macam kes COVID ni apa semua, kita kata yes, corona is there. Vaksin kami tak tahu apa ada dalam tu. Corona is there, vaksin is not ready. Itu yang kami nampak. Tetapi kami terpaksa disebab apalah menteri ni buat. Why dia bersungguh sangat? Rakyat sihat, rakyat okey lah. Sakit pergi hospital lah. Ada je yang orang ambil 2 vaksin mati. Beribu, ramai. Aku duk baca paper daripada Germany, aku duk baca paper daripada US dan aku duk baca blog-blog underground ni yang mana of course kerajaan kita tak buat keluar. Dan aku dapat info-info Fazil. Dan ini membuat bimbang. Ini membuat stres dan resah. Tetapi itulah. Mereka cuba menipu Allah. Kemudian Allah menipu mereka kembali. Itu dalam Quran. Dan surah Taha ayat 46. Itulah pula membuat kita okey lah, tak apalah. Itulah Fazil, sebab stres ni Fazil, kita tak boleh fikir. Cara nak settle stres, melihat. First, hang kena kenal apa yang hang benarkan masuk dalam akal, fikir hang dan perasaan hang. Sebab dunia, it seems like in emergency. It will get crazy now. Pasal tengok vaksin ni, apa dia ni? Nak kena cucuk ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ada sampai orang kata sampai ke-8. Kenapa mereka buat lagu ni dekat tubuh manusia? Orang sakit, pergi hospital. Di hospital, doktor merawat. Tetapi kalau tak sakit, kenapa bersangka-sangka? Itu sebab dalam Quran, surah 6 ayat 116.
Faham tak? Mereka yang mengikuti yang ramai di atas muka bumi ini adalah mereka yang mudah disesatkan dari jalan Allah. Malah bersangka-sangka dan berdusta. So hari ni kita punya tauhid telah teruk. Bila datang vaksin ni, nak kena macam ni, makna macam ni, kita tengok tauhid keagamaan dan juga ketuhanan. Out. Kita proses buat rububiyah atau ubudiyah. Out. Banyak persoalan yang tak dijawab. Itu kita sebut tadi, sekali lagi. Surah 2, ayat 42. Surah Ali Imran, ayat 70-71. Janganlah kamu campur aduk batil dan hak, dan mengapa pula kamu mensembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. So kita nak Khairi Jamaluddin yang berhormat Menteri Kesihatan kita. Kita bukan nak apa pun, kita nak keterangan. Awak pun Melayu, awak pun mempertuhankan Allah. Quran itu wajib, tidak boleh tidak, harus berlaku dalam akal dan jiwa awak. Kaedah-kaedah Quran tu. Apa dia sebenarnya nak takut dengan WHO ni? Dan kenapa pula banyak kapal-kapal perang keliling dekat selat negara kita ni? Apakah yang telah berlaku dan persetujuan sebagaimanakah? Sampai kita dijadikan pusat uji kaji vaksin ni. Nak uji kaji melalui apa? Melalui binatang. Di luar negeri dah ramai dah mereka buat. Mereka dah bagi tahu lah. Mereka try kat monyet. Mereka try dekat tikui. 2 bulan mati. Kalau dekat manusia 2 tahun. Kalau imun sistem dia kuat, 2 tahun. Kalau imun sistem dia tak kuat. Aku ambil atas alasan nak terbang. Fazil, nak balik tengok anak. Rindu sangat dah 2 tahun lebih. Sebab buku siap, nak buat pre-order. Kalau ada duit, aku terbang lah dulu balik. So aku kena ambil vaksin siap-siap. So aku ambil. Tak tahu dapat tahu pula, darah akan jadi tebal, jadi thick. Darah akan jadi beku sikit. Makna kata, aku tak boleh terbang lah tinggi. Nanti darah tu sampai ke kepala aku ke apa, bila tekanan udara apa semua. Banyak kes benda ni yang kita tak tahu. So, siapa nak bertanggungjawab? Pasal kita dah sign dah, apa terjadi risiko kita sendiri. So, kenapa sanggup buat kat rakyat Malaysia macam ni? Dan orang cakap, tak apa, lepas aku berserah ke Allah. Itu hang cakap. Tapi Allah kata, beruntunglah mereka yang menggunakan akalnya. Dan ayat la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu nak tak mana. Jadi benda ni Fazil, punca-punca stres yang akan lebih hebat berlaku. Nampak tak? Jangan kata hang duduk Australia, di Malaysia pun payah. Cuma nak menghadapi stres tu, hang kena letak keyakinan lah. Hang harus melihat lebih jauh daripada memikir. Itu saja Fazil. Selanjutnya Fazil, hang balik main Malaysia, aku boleh sembang berdepan lah hal ni. Sebab itu saja Fazil, kita kena kenal wajah-wajah masalah. Kalau itu sebab kita nak tahu apa ada dalam vaksin tu, sebab esok akan jadi kat badan kita. Masalah tu masalah kita, daripada tulis kat atas tu. Apa terjadi, tidak, resiko adalah di sini. Kerajaan tak bertanggungjawab. So, you see or not? Kita nampak masalah tu. Bukan kita fikir, kita nampak jelas atas kepala kita. Jadi itulah. Tak ada satu orang pun yang menyaut pergolakan dalam perasaan rakyat Malaysia supaya diberi satu keterangan yang tepat. Kenapa benda ni KKM kena merahsiakan? Kenapa sampai macam ni? Inilah bila kita meletak Al-Quran at second place. Yang first place ni Amerika, depa-depa ni semua. Rothschild ke, Rockefeller ke, cartel ke, whatever it is can be called. Then we put them in France. Dan kita put Allah Azza wa Jalla dan kaedah-kaedah Quran nombor 2. Inilah yang berlaku. Kalau tidak, I don't see any of why not to tell the truth. Sebab Quran kata,
mengapakah kamu menyembunyikan kebenaran? Dan Quran juga ada kata, jangan kamu perlakukan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan ke atasnya. So hari ini kaedah keterangan Allah, kaedah Nabi Muhammad, ketua kerajaan tetapi adil dan bersederhana hidup dia. So dia tak akan menjadi tamak. Bila jiwa dia tak ada tamak haluba, dia tak memandang benda yang boleh jadi duit, boleh jadi bisnes. I don't say that Kari Jamaluddin, KG, DG, all this grab a lot of money out of this situation. I don't say that, but I don't see any of why not. Bagi tahu apakah yang sebenarnya tengah berlaku. Lepas satu virus lepas ini, benda ni macam mana boleh jadi macam ni? Jadi satu lagi pula Fazil, kita merenung, mungkin inilah penghujung seperti mana pernah Nabi Muhammad pesan. Itu sajalah. Baik Fazil, selamat Fazil. Sebenarnya kita duduk jalan ni, kita kena lebih melihat daripada memikir Fazil. Stop. Bila hang boleh lampak hang punya emosi tu, dia lari macam tikus. Macam tikus kita terembak dengan hang kan. Hang gempak sikit dia lari. Bila hang boleh nampak, Allah, masalah yang sama naik dalam diri hang, iaitu kebimbangan which is unnecessary to follow. Aduh, aku rindu apa, aduh aku macam ni duduk di ni. Tak usah Fazil, tak usah. That is how you have to face your life. That mean that's it. Tak payah fikir, kalau aku ada kereta, aku tak duduklah atas bas ni. Faham tak? Kalau aku ada basikal, aku tak jalan kaki lah. Tak payah fikir macam tu Fazil. It is what it is. Baik Fazil, renung, melihat masalah hang. Baru sedang, tak payah aku nak fikir benda ni. Kalau aku fikir melarut, aku jadi lemah, aku jadi sedih, aku jadi apa. That is how kemurungan happen. Okay? Tak ada apa Fazil. Kita duduk kat jalan mengenal Allah ni. Sebenarnya tak ada apa yang perlu kita bimbang. Even vaksin. Kalau kita nak duduk tu. Faham? Allah memelihara. Baik Fazil. Selamat Fazil. Selamatlah. Selamat. Assalamualaikum Pak. Terima kasih lah Pak. Panjang lebar. Punya nasihat kan. Terima kasih Pak. Aku memang menghargai lah. Aku layan dengar ni kan. Tak masuk mandi lagi. Kena ada 2 mesej. Aku tahu memang hang reply, tapi aku tahu lah hang sibuk dengan macam-macam soalan orang duk tanya kat hang kan. Tak apalah ni apa. Dapat. Betul lah, aku ni itulah bila aku dengar hang beritahu ni semua kan. Aku duk lampak betul ya, sebab aku ni suka banyak berfikir daripada nak melihat kan. Bila jadi apa-apa aku duk fikir kan, daripada nak melihat kejadian tu. Itulah ni aku nampak clear lah hamnya nasihat bagi tips ni, kira alhamdulillah lah. Itulah sebab kok mana pun itulah nak patah balik pergi tauhid balik, nak bagi cool down balik kan. Nak main kena minggu tu lah kan. Alhamdulillah lah bagi benda nasihat macam ni semua aku akan buat lah kan. Tu aku tanya hang sebab aku tengok hang punya apa ni kehidupan hang lalui semua dahsyat kau kan, kena macam-macam kan. Kau kan. Tapi tengok ada cara hang kan. Itu lah. Terima kasih lah Pak bagi tahu aku benda-benda macam semua. Aku akan cuba lah. Aku yang tu sajalah orang kata bila main suasana dan dia main rindu kan. Rindu kat suasana tu lah. Macam tu saja. Macam orang kata tu memang aku nampak clear kan. Kalau kata dah duduk dalam bas, usah duduk fikir pasal kereta kan. Pasal apa aku tak ada kereta. Kira kena orang kata terima lah benda yang duk ada lah ni kan. Macam tu lah lebih kurang. Macam hang nasihat ni semua memang itulah apa yang aku lalui ni macam tak ada apa lah. Apa yang bila banding apa yang hang lalui kan. Itulah hang dugaan dengan anak tu memang dahsyat lah. Memang aku tak boleh nak bayangkan lah. Sebab aku tak ada anak, aku pun tak tahu macam mana feel ini semua kan. Hang hadapi hang tahulah. Okey lah Pak, terima kasih Pak. Nasihat yang bagi ni macam hang duk kata tu memang betul lah. Bila aku tengok suasana hari ni, kemarin ada mendung sikit. Hari ni langit cerah, matahari.
cuaca clear, mood jadi lain, seronok apa semua, tengok matahari apa semua. Macam tu lah live kita pun, dia ada hari-hari yang tertentu kan. Tapi itulah macam kena lebih melihat daripada berfikir lah. Terima kasih Pat, terima kasih Pat. Baik Pat, Assalamualaikum, selamat Pat. Tapi apa yang jadi kat hang masa di Germany, hang lapak tu kan. Duit ada macam 3 kupang lebih kurang duit kita. Kira tengok bantuan. Macam tu aku suka dalam live kan, jadi dapat cash memang kan. Apa yang hang niat tu, zap tu dia. Dia main aku belakang, belanja makan dengan sekali duit tiket. Yang tu sempoi lah. Dapat live. Kadang dalam live jalan cerita jadi macam tu kan. Tapi betul lah apa hang kata kan. Bila nak sampai time aku nak balik, aku balik lah. Dah jadi cerita tu kan. Time-time masa akan datang ni. Cuma itulah nak proses, nak lalui hari-hari sebelum nak balik tu lah kan. Duk tunggu. Tapi bila dah kata tetap dah hari yang aku akan balik, pergi tengok orang tua aku apa semua, sampai lah kan. Fikir macam tu, kita relax balik lah. Terima kasih lah Pat, terima kasih Pat. Ni Pat, hang dah ambil 2 dos, lepas tu dapat tahu ada masalah darah akan jadi pekat lah. Leceh juga macam tu lah. Allah, harap semua okey lah. Hang pun niat nak balik tengok anak hang apa semua kan. Itulah, vaksin ni pening lah Pak weh. Itulah 2 dos ni nak bagi tahu 3 dos pula. Lepas tu sampai ada kata sampai 6-8 dos. Mampu macam tu kan. Tapi saintis lah duk mereka ni, aku pun tak tahu lah matlamat mereka. Tapi kalau hang kata dalam vaksin ni racun untuk bunuh orang pula, pelik juga lah. Pasal apa satu dunia duk ubah vaksin nak bagi orang mampu dan situ pun tak tahulah, ada virus ni memang lah kan. Dalam virus ni nampak macam makan Panadol boleh hilang. Tapi itulah badan siapa kuat tahan lah kan. Tahulah semua kepala macam duk kata aku. Pening nak fikir pasal vaksin ni. Mana pun dah masuk dua-dua dalam badan lah. Tahulah, mana pun tu lah macam duk kata, bukan takut mati kan. Dan tu dah nak tetap sampai masa padam lah. Manalah kita macam duk kata lah Pak kan. Tak ada upaya kita dah kan. Mau melainkan kuasa dia lah. Yang tu lah, aku bila fikir balik ayat-ayat hang kata tu semua kan. Memang betul lah apa hang cakap tu Pak kan. So aku bila lain ni aku nak cuba lah kan. Bila aku main macam duk main macam sunyi, macam duk fikir sedih lah apa ni semua, aku gunalah punya tips ni semua supaya tak mau nak apa orang kata, tak mau duk belai lah kan. Duk belai, duk bagi makan dekat apa benda-benda tak best ni kan. Duk jiwa menjadi macam murung apa semua tak best. So kena itulah nak cuba buat benda tu lah. Okey lah Pat, terima kasih Pat. Baik, selamat. Jalan terus. Ya Fazil, terima kasih. Aku rasa seronok when you bila has reach understood tentang apa yang aku cakap. Dan satu proses perjalanan yang sangat rumit dan maha tersendiri lah. Sebab selalu kita dah sebut dah, feeling is the language of the soul. Faham? Okay, cinta hang rasa lah, pedih hang rasa lah, luka lara hang rasa lah, orang lain boleh perhati lah. Tetapi itulah, life always set surprise. Tengok, banyak orang atas muka bumi luar sana. Kadang-kadang Allah hantar mereka untuk menolong kita, kita tak tahu. Aku dah tak nampak jalan balik Malaysia, dan aku nampak aku akan rebel lagi teruk, tidur tepi jalan. Sebab kasih aku nak jumpa anak. Tapi tidur aku tak menentu, makan aku tak menentu. Jadi tahu dia hantar satu orang, bawa aku makan nasi, bagi flight tiket terus selepas makan nasi. Dahsyat tak dahsyat? Lah tu juga dia check, dia confirm flight. Benda hang tak boleh tahu punya. Banyak kekasih-kekasih Allah di luar sana yang mana Allah utuskan untuk membantu kita dan untuk bermesra dengan kita dan berbaik-baik dengan kita. Bukan yang hanya bersangka buruk dan bertujuan menginaya kita, mengaibkan kita. Tak ada. Ada aja yang baik-baik yang akan ke depan untuk bantu. InsyaAllah Fazil, insyaAllah. Tak kira di Mekah ke, di Madinah ke, di Malaysia ke, atau di Australia yang hang duduk sekarang ni ke. Binatang lompatnya negeri.
Dia akan hantar Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah Fazil. Selamatlah.